وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عن سيدنا أحمد أنصار الله وصلهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من المتقين آمين يا رب العالمين. Tersambung muka surat 4. Ada buku catik. Ada buku catik. Buka buku catik, tak kira nak terang. Kat buku ni tak muat. Muka surat 4 baris kedua daripada bawah. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif mujibatul ghusli sittatun. Mujibatul ghusli sittatun, bermula yang mewajibkan mandi itu 6. Mana kata wajib mandi itu 6 perkara. 6 perkara ni kalau berlaku maka wajib mandi. Itu makna dia. Faham? Ilajul hasyafati fil farji. Ilajul hasyafati fil farji. Pertamanya, memasukkan hasyafah pada faraj. Ni kotor lah sikit, tapi kena cerita juga. Pasal ni hukum, bukan nak mencarut. Saya orang kata apa, ustaz dia sembang kotor dalam surau, nak kuliah. Ni bukan sembang kotor, ni cerita hukum. Hukum apa dia? Apabila memasukkan hasyafah pada faraj. Apa dia hasyafah? Apa dia faraj? Masuk kata memasukkan hasyafah pada faraj tu ialah memasukkan oleh lelaki akan kemaluannya ke dalam faraj, sama ada faraj itu jalan depan, namanya kubul dalam bahasa Arab. Kubul bukan kubur, qaf balam, kubul.
ataupun dubur, jalan belakang. Walaupun dia masuk ke dalam binatang sekalipun, ya, dalam faraj binatang sekalipun, sama ada kubulnya ataupun duburnya. Binatang apa? Khinzir sekalipun, tak kira lah apa benda, masuk je, manusia ke binatang ke, maka wajib dia mandi walaupun tak keluar mani. Masuk tu macam mana? Masuk tu sekira-kira tenggelamlah ra'suhu, kepala dia. Masuk kepala dia. Sama ada isterinya kah ataupun siapa sahaja. Sama ada binatang tu dia punya kah, binatang tu siapa saja, ya. Maka wajib dia mandi hadas besar. Faham? Baik, tak mau cerita panjang. Satu sudah. Wa khurujul mani, dan keduanya keluar mani. Keluar mani ni tak kira lah macam mana, sama ada mimpi ke ataupun sengaja ke, tak sengaja ke, keluar saja, wajiblah mandi. Wal haidu, dan ketiganya haid. Haid ni datang pada orang perempuan sekurang-kurang lama masa haid itu sehari semalam setiap bulan. Setiap bulan dia akan datang orang perempuan ni. Maka masa tu dia uzur syar'i, tak wajib sembahyang, tak wajib puasa, tak boleh baca Quran, tak boleh sentuh Quran. Zikir boleh, wirid boleh. Baca Quran, niat wirid tak apa, niat zikir, niat ingat Allah. Jangan niat baca. Ya, jangan niat baca, tapi niat zikir, niat ingat Allah. Masuk masjid tak boleh, tapi kalau masuk untuk menuntut ilmu tak apa. Dia kena jaga jangan sampai menitik. Kemudian dia masuklah belajar. Habis belajar dia kena keluar. Dia tak lama-lama duduk dalam masjid, sekadar belajar sahaja. Tu orang datang haid. Maka haid itu sekurang-kurangnya ialah, sekurang-kurang lamanya ialah sehari semalam, maknanya 24 jam. Kalau dia mari tu 12 jam dia berhenti, itu bukan haid. Kemudian sepanjang-panjang lamanya 15 hari 15 malam. Haid ni selama-lama panjang masa dia tu 15 hari 15 malam. Orang lelaki wajib tahu tak? Orang lelaki wajib tahu kalau dia nak menikah. Pasal apa? Besok dia kena habaq kat bini dia. Bini dia tak tahu. Jadi siapa rasa nak kahwin, catat. Kalau rasa nak bujang sampai mati, tak payah. Baik. Ghalibnya haid ni 7 hingga 8 hari. 6, 7, 8 hari tu ghalibnya seminggu. Ya. Jadi orang perempuan wajib tahu. Orang lelaki-lelaki yang nak kahwin wajib tahu. Pasal dia wajib beritahu pada anak isteri dia. Dan haid ni pula ada berbagai-bagai warnanya. Mula datang warna apa, kemudian nak habis warna apa. Bila dah sampai 15 hari 15 malam, tiba-tiba keluar lagi sampai 16 hari, 17 hari, 18 hari, 19 hari, 20 hari. Maka lebih pada 15 hari 15 malam tu bukan darah haid dah. Itu namanya darah istihadah.
darah istihadah. Ni besok tanya dia tak tahu pasal apa, lupa. Tulis mula-mula istihadah, alif sin ta ha alif dot ta marbutah, alif sin ta ha alif dot ta marbutah, istihadatun, istihadatun. Jadi darah istihadah ni itu darah penyakit namanya. Maka darah itu kalau kalau mendatangi ke atas perempuan, maka dia wajib solat. Pasal apa? Haid dah habis, cuma darah istihadah datang tu, maka dia balik wajib solat. Maka cara nak solat dia macam mana? Darah duk datang, nak solat lagu mana? Kenalah telekung, kenalah tempat sembahyang, bukan? Maka cara dia, bila masuk saja waktu, contohnya zuhur, masuk dia waktu, maka barulah wajib dia membersihkan darahnya. Belum masuk waktu tak boleh, tak sah zuhur lagi. Bila masuk waktu, wajiblah dia membersihkan darahnya. Dah dia bersihkan darahnya, kemudian dia tampallah dengan apa-apa jenis tampalan. Seperti selalu orang perempuan duk pakai apa nama dia, modest. Apa dia? Lampin tuala wanita. Bukan tuala mandi tu. Tuala wanita. Dia pakai, daripada pakai, kemudian barulah dia ambil wuduk dan terus solat. Tak boleh tunggu lama-lama. Sebab dia termasuk di dalam golongan yang dinamakan daimul hadas. Daimul hadas. Orang yang datang istiadah ni termasuk dalam golongan daimul hadas. Orang yang sentiasa berhadas. Tulis, jangan tak tulis. Kemarin saya tanya, lusa tak dapat. Kemarin saya tanya, lusa tak dapat. Apa dia daimul hadas? Macam mana ejad daimul hadas? Dal, alif, hamzah, mim. Daim. Al hadas, alif, lam, ha, dal, sa. Daimul hadas. Maksudnya apa dia? Yang sentiasa berhadas. Yang sentiasa berhadas. Maka orang yang sentiasa berhadas ni, bila dia nak solat, masuk waktu baru dia bersihkan. Baru dia bersihkan najis yang ada kat dia tu. Kemudian dia pakailah tuala wanita, kemudian ambil wuduk dan terus sembahyang. Jangan lama-lama, tak boleh. Dia tak boleh lepas ambil wuduk dia baca Quran dulu, dia pergi makan dulu, dia pergi shopping dulu, tak boleh. Dia terus kena dah berwuduk terus solat. Lepas solat tu, kalau dia belum kentut, belum apa, kerja nak baca Quran, boleh tak? Boleh mensentuh Quran, tak apa. Tak apa, sebab dia ada wuduk jadi ni. Ya. Dia nak sembahyang sunat boleh tak? Boleh sembahyang sunat. Berapa rakaat boleh? Berapa rakaat pun tak apa. Berapa waktu boleh? Berapa waktu pun tak apa. Berapa jenis solat pun tak apa. 1000 rakaat pun tak apa, asalkan solat sunat. Jangan solat fardu. Kalau dia nak sembahyang solat fardu, contohnya dia nak sembahyang asar. Dia sembahyang zuhur tadi, dia punya sembahyang sunat punya banyaklah. Tiba-tiba dia masuk asar. Masuk asar, dia nak sembahyang asar aku dah. Tak boleh pakai wuduk tadi. Dia kena masuk bilik air balik, dia kena bersihkan balik. Bersihkan balik kemaluan dia. Kemudian dia pakailah tuala wanita tu.
kemudian dia ambil wudu dan terus pergi solat asar. Lepas solat asar, dia boleh pula nak baca Quran ke, nak sentuh Quran ke, tak apa dah. Nak sembahyang qada boleh tak? Sembahyang qada tak boleh. Kena sembahyang qada, dia kena pergi basuh balik, kemudian tampal balik molek-molek, kemudian dia ambil wudu dan sembahyang qada. Jadi orang yang daimul hadas ini satu fardu wudu untuk satu fardu ibadah. Kalau sunat tak apa berapa pun tak apa. Lepas sembahyang sunat nak sembahyang sunat lagi, lepas sembahyang sunat nak sembahyang sunat lagi, tak apa. Tapi kalau solat fardu satu saja, sama ada fardu itu tunai ataupun fardu itu qada. Satu wudu, satu suci dan satu wudu untuk satu fardu. Satu kali bersuci dan satu kali wudu untuk satu fardu. Itu untuk orang yang daimul hadas. Tapi kalau yang sunat, satu kali suci, satu kali wudu dan berbilang-bilang sunat boleh. Faham? Baik. Habis. Itu orang yang haid. Orang laki-laki ada tak yang daimul hadas? Ada. Siapa dia? Orang yang kencing sentiasa. Orang panggil kencing menitis. Sentiasa keluar kencing. Jadi orang sentiasa keluar kencing ni, saya pernah jumpa seorang. Saya sekolah rendah dulu. Tapi masa tak ngaji pekah lagi, mana tahu apa. Ya. Dia ni, dia duduk tepi dia, duduk buang cing. Dia sentiasa keluar kencing. Bangku itu basah. Dekat bangku itu kalau orang duduk, macam ni. Bau kencing. Dia buat macam mana? Nyakit dia. Asal nama dia daimul hadas. Dia dinamakan dalam bahasa Arab silsil baul. Silsil baul, sentiasa keluar kencing. Sin lam silsil baul, bawulam, silsil baul, sentiasa keluar kencing nama dia. Faham? Catik. Jangan tak catik. Esok duduk pondok tak erti. Itu namanya apa? Silsil baul. Tu orang sentiasa kencing. Maka dia ni pun macam orang istihadah juga. Macam mana? Bila dia nak solat, masuk waktu, maka barulah dia pergi bersuci. Kemudian dia bungkuslah kepala orang lekor dia tu dengan apa-apa supaya tak menitis kena kain. Ya. Kemudian dia berwudu. Lepas tu terus dia solat. Jangan lama-lama lagi dah, tak boleh. Terus dia solat. Yang ni pun begitu juga. Sekali bersuci, sekali membersihkan najis, sekali wudu untuk satu fardu dan beberapa sunat. Kalau dia nak buat qada lah, lepas sembahyang fardu zuhur, dia kena basuh balik. Kemudian wudu, kemudian balut. Kemudian wudu. Kemudian solatlah fardu. Kalau 10 qada, 10 lah kena 10 kali basuh, 10 kali wudu. Ni bagi orang yang silsil baul, yang termasuk dalam golongan daimul hadas tadi. Begitu juga dengan orang yang sentiasa kentut. Kentut bunyi. Dosa saja pun. Dosa saja pun. Orang panggil apa? Bumbung besek. Kentut dah kerja lain. Sikit keluar. Anak kentut. Rajin kentut.
Tak payah nak berhenti lah, tak payah nak apa, tak payah nak orang panggil, tak payah nak kontrol. Memang dia keluar ambil. Itu pun nama daimul hadas juga. Maka orang macam ni, bila kalau kentut dia basah, maka dia wajib basuh. Lepas tu dia berwuduk, kemudian dia pergilah solat. Jadi macam tadi juga, masuk waktu baru wuduk, kemudian baru solat. Tengah solat dia kentut, betul tak? Tak betul. Tak sebab memang penyakit dia lagu tu, pot satu saat satu. Setiap saat dia keluar tu dia mau seperti koyak kain. Kena angin pus-pus. Kena jahit mak dia. Kain punggung dia besar. Ada tak orang lagu tu sini? Ada? Tak ada. Tapi hak kajian bila air ada. Pasal bila air. Apa dia buat tak tahu. Besar tu. Kentut begitu. Orang sentiasa kentut, sentiasa keluar kencing, perempuan sentiasa isti'adah. Itu namanya daimul hadas. Ya. Termasuk yang daimul hadas ni ialah termasuk yang sama hukum dengan daimul hadas orang yang bertayamum. Orang yang bila nak solat dia kena tayamum, maka dia ni hukum dia macam daimul hadas. Nanti kita sampai bab tayamum. Kita tak baca lagi bab tayamum ni. Bau bab wuduk tak habis lagi. Jadi orang yang bila nak solat wajib bertayamum, dia ni bila masuk waktu barulah dia bertayamum. Kemudian dia terus solat. Satu tayamum untuk satu fardu. Satu tayamum untuk satu fardu. Tayamum ni ada 3 martabat dia. Ya, yang pertama tayamum untuk mengerjakan yang fardu. Satu tayamum, satu fardu dan beberapa yang sunat. Yang kedua, tayamum untuk mengerjakan sunat yang besar. Yang ni satu tayamum, satu sunat yang besar dan beberapa sunat yang kecil. Apa sunat yang besar? Seperti sembahyang sunat dan tawaf. Itu sunat yang besar. Satu sunat yang besar untuk satu kali sunat yang besar. Satu tayamum dengan niat untuk mengerjakan sunat yang besar. Maka satu tayamum untuk mengerjakan solat sunat yang besar itu sekali saja sunat yang besar. Tapi beberapa sunat yang kecil di bawahnya. Yang ketiga, tayamum untuk sunat yang kecil. Contohnya seperti menyentuh Al-Quran. Maka bila dia sentuh Quran, dia niat je lah. Dia kena tayamum untuk menyentuh Al-Quran. Tapi orang yang bertayamum untuk buat sunat yang kecil, dia tak boleh buat sunat yang besar. Dan dia tak boleh buat fardu. Dia kena buat yang kecil je. Dia boleh buat yang kecil je. Pasal dia niat untuk sunat yang kecil. Aku bertayamum bagi mengharuskan sentuh Al-Quran, sentuh mazhab. Maka dia boleh sentuh mazhab saja. Dia tak boleh buat sembahyang sunat. Tapi kalau dia bertayamum untuk sembahyang sunat, dia boleh pula sentuh Quran. Tapi dia tak boleh buat solat fardu. Ya. Tapi bagi orang yang bertayamum untuk buat solat fardu, dia boleh buat sembahyang sunat dan dia boleh buat pula sunat yang kecil, iaitu menyentuh Al-Quran. Boleh faham? Boleh faham? Saya tanya ni, boleh faham ke? Boleh faham? Boleh faham? Tidur. Aku nak cakap apa dah tidur. Saya tak suka orang tidur mengaji. Pasal apa? Kompom tanya tak faham. Yang duk jaga ni pun tanya tak faham. Kalau tidur kompom faham. Kompom faham. Tidur.
Malam tidur, siang tidur, tak ada kerja dah. Ngaji pun tidur pun jadi. Tolong beli air ni. Beli air. Botol air yang spray tu. Tahu? Botol air spray tahu? Abang Azri beli beli kat 3, 4 ke. Spare tu. Siapa tidur, serak je. Dia masuk ke lubang telinga. Pegang seorang satu. Pegang seorang satu. Sendiri mengantuk, sendiri spray. Tidak kawan tolong spray. Ni dia soalan. Baik, dia tanya, orang yang daimul hadas boleh ke solat jamak ketika musafir? Boleh, tapi 2 kali wudu ataupun 2 kali tayamum. Wudu yang pertama untuk buat fardu yang pertama. Habis bagi salam dia kena pergi ambil wudu lagi sekali. Contohnya perempuan yang istihadah. Perempuan yang istihadah, dia musafir dengan suami dia ataupun dengan pak menakan dia ataupun ngetuk menakan dia. Bila dia musafir masuk waktu zuhur, nak buat jamak takdim. Macam mana cara dia? Cara dia masuk dia waktu, dia pun bersuci, bersihkan diri dia, kemudian dia pun wudu, teruslah solat jamak. Teruslah solat jamak. Ya. Macam mana cara dia? Buat zuhur dulu. Buat zuhur dulu. Aku solat fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Masa tengah solat tu niatlah aku kerjakan solat fardu asar dalam waktu zuhur ini. Baik, kemudian dah habis salam dia pergi ke tandas balik. Bersihkan lagi. Kemudian pakailah dia punya modest dia. Tuala dia. Lepas tu dia wuduk lagi sekali. Lepas tu dia masuk balik masjid. Ya, solat pula asar. Aku solat fardu asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian habislah ceritanya. Itulah cara dia bagi orang yang daimul hadas. Kalau nak buat solat jamak bila musafir. Orang laki-laki yang kecil tak lawas ke, orang yang bertayamum ke, begitulah hukumnya. Orang tayamum nak sebab jamak boleh tak? Boleh. Mula-mula tayamum untuk buat zuhur dulu. Habis zuhur, dia keluar ke tayamum lagi sekali untuk buat asar pula. Tok Khatib Tok Khatib daimul hadas. Macam mana Tok Khatib daimul hadas? Nak kena 2 kali. Ya, nak kena 2 kali tayamum contohnya. Maka tayamum kali pertama untuk baca khutbah. Habis khutbah dia kena pergi tayamum lagi sekali untuk sembahyang Jumaat. Ya, Tok Khatib. Baik. Habis. Boleh faham Nanti tanya daimul hadas apa dia? Tak. Ustaz belum cerita. Mana kami tahu? Ustaz ni bodoh lah. Dah tulis daimul hadas? Dah. Eja betul tak? Dan satu lagi, orang yang wajib segera sembahyang ni, selain daripada orang bertayamum, orang yang daimul hadas, termasuk juga daimul hadas ni orang yang mati dalam keadaan tak bersunat. Orang mati dalam keadaan tak bersunat. Sini ada tak orang tak bersunat? Belum sunat lagi. Apa tak sunat? Akil, Haikal, sunat ke? Nah, betul ya? Tengok boleh. Adik sunat dah ni? Sunat dah? Bagus.
Semua belum sunat. Dah semua sunat. Kompom. Siapa mati tak bersunat, ya, nak disembahyangkan ke atas jenazahnya tak boleh. Pasal orang yang ada kulpun dia, ada kulupnya tu, dia sentiasa bernajis. Ni orang lelaki-lelaki, perempuan tak, orang lelaki. Nama bersunat, tapi bersunat tu wajib. Itulah satu-satunya sunat yang wajib. Apa dia? Bersunat. Jadi dia mati tak bersunat. Dia mati dalam keadaan bernajis. Najis tu kulup tu. Kalau dibersihkan pun nanti keluar najis lagi. Maka macam mana cara nak sembahyang dia? Pasal dia bernajis tak disembahyangkan. Orang yang bernajis tak boleh disembahyangkan. Orang mati di dalam laut, tenggelam, boleh tak kita sembahyang gaib? Ada pula sembahyang gaib ke atas diri dia, mana boleh? Dia belum dimandikan. Dia belum dimandikan, bermakna dia dah besar, mana boleh disembahyang gaibkan untuk dia. Baru ni ada orang cerita kat saya, kawan dia mati tenggelam masa pergi jadi nelayan lah. Jadi dia mati hilang gitu. Maka orang pun sembahyang gaib untuk dia. Boleh ke sembahyang gaib? Tak boleh lah, pasal dia belum dimandikan. Bila dia belum dimandikan, kita tak boleh sembahyang gaib kat atas diri dia, haram lagi tidak sah. Begitulah juga macam orang yang mati tak sunat, tak boleh dimandikan, tak boleh disolatkan ke atasnya. Kata Syekh Ramli tak boleh. Tapi kata Syekh Ibnu Hajar, oleh kerana dia manusia, perlu dihormati akan jenazahnya. Dia nak hormat lagu mana? Dia bersihkan sekadar yang dapat, kemudian terus diwuduk serta ditayamumkan dan dikapan dengan segera serta disolat dengan segera. Tak boleh tunggu-tunggu. Tak. Baik. Jadi kata Syekh Ibnu Hajar, wajib juga solat. Syekh Ramli kata tak payah. Pasal apa? Tak boleh solat, dia ni najis. Begitu juga orang yang mati lemas, yang hilang di laut, tak jumpa, tak kena makan ikan jos kata tu. Jadi tak wajiblah kita solat gaib kat dia. Begitu juga orang yang mati di mana-mana, sebelum diketahui dia belum dimandi dan dikapankan, tak boleh kita solat gaib untuk dia, sebab dia masih dalam keadaan hadas besar. Dah diketahui dia ada hadis solat, ada hadis dikapankan, dan mana kita dah mandi dah tu, dikapan dah setiap untuk dia solat, barulah boleh kita buat solat gaib untuk dia. Dan solat gaib ni boleh buat dalam masa 3 bulan. Kita tak pernah dengar, lama tak dengar berita kawan ni. Satu kata dah mati, dah meninggal. Bila dah meninggal? 2 bulan lepas. Boleh tak kita buat solat gaib? Boleh. Pasal apa? Solat gaib, ya, boleh kita laksanakan dalam masa 3 bulan dari kematiannya. Lebih pada tu bolehlah kita buat solat hadiah. Solat hadiah ni ada ke? Ada orang kata tak ada, bid'ah. Baik, solat hadiah ni sejarahnya gini. Solat hadiah ni, Mufti Johor dulu kata tak ada solat hadiah.
Solat hajah ni istilah dia memang tak ada. Cuma diringkaskan kata oleh ulama-ulama mazhab kita Syafi'i dan beberapa mazhab-mazhab yang lain. Buka dalam kitab Khazinatuz Zain. Dia kata apa? Dia kata dia gini. Nabi kata, apabila matilah salah seorang di antara kamu, maknanya lebih kurang begini, saya kurang ingat. Lebih kurang maknanya gini. Apabila matilah di antara kamu, sesungguhnya mayat itu berkeluh kesah di dalam 7 hari. Sebab apa berkeluh kesah? Kerana berpindah ke alam baru. Macam Adib lah, duduk sini baru-baru je bukan? Dia ingat nak balik. Nak balik pasal apa? Baru berpindah ke alam baru, daripada nilai duduk Sungai Raya. Orang lain tak kisah dah. Pasal apa? Dah lama lah. Bukan kata kena marah, kena empuk dengan besi biru tak apa. Pasal apa? Dah lama lah. Baru mari jangan empuk. Degi pun dia menangis. Pasal apa? Ingat kat mak ayah rumah. No? Begitulah roh tadi bila berpindah ke alam baru, alam barzakh, dia jadi keluh kesah. Baik. Maka hendaklah kamu, kata Nabi, hendaklah kamu bersedekah ke atasnya agar hilanglah keluh kesah. Bersedekahlah ke atasnya agar hilang keluh kesah. Sedekah tu macam mana? Dibuatkan kenduri walaupun hanya memakan roti. Itu dalam kitab I'anatul Talibin, makan roti. Roti canai. Jadilah roti canai pun sedap pokoknya. Buah telur. Kuah apa? Kuah kambing, kari kambing ke sedap. Dia. Andai kata kamu tidak mampu untuk bersedekah, maka tunaikanlah solat ke atasnya. Ini dia. Tunaikanlah solat ke atasnya. Dibacakan pada rakaat yang pertama Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, Alhaakumut Takatsur sekali, Qul huwallahu ahad 10 kali. Begitulah dibaca pada rakaat yang pertama, yang kedua. Setelah salam, berdoalah kamu, ya Allah, aku telah pun solat, sampaikanlah pahala solat itu kepada kubur Fulan bin Fulan. Jadi Nabi tak sebut solat apa. Nabi kata kerjakanlah solat, bacalah surah-surah ni. Kemudian habis solat doa, ya Allah, aku telah pun bersolat, sampaikanlah pahala solatku itu kepada kubur Fulan bin Fulan. Nabi tak sebut solat apa. Tu kata ulama, solat itu ialah sunat sembahyang, solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak yang dihadiahkan pahala kepada mayat di dalam kubur. Sembahyang sunat mutlak yang dihadiahkan pahalanya kepada mayat di dalam kubur. Panjangkan nama tu, sembahyang sunat mutlak yang dihadiahkan pahalanya kepada mayat di dalam kubur. Allah, aku sembahyang sunat mutlak dihadiahkan pahalanya kepada mayat dalam kubur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Mampulah bila nak masuk ke panjang no. Betul tak? Jadi sembahyang Allah, aku solat sunat kerana Allah Ta'ala. Kan pendek.
Aku solat sunat kerana Allah Ta'ala. Kan pendek. Senang Maka sunat kita tambah. Aku solat sunat hadiah. Tu kata ulama. Ulama dia tambah sikit solat sunat hadiah. Itulah datangnya sejarah solat sunat hadiah. Jadi kalau orang kata tak ada solat sunat hadiah, tak ada, ikut suka dia lah. Ya. Terus tekak dengan dia susah. Buat habis aliu. Jadi itu sejarah sembahyang sunat hadiah. Dinamakan oleh ulama sembahyang sunat hadiah. Itulah asal sejarah datang nama solat sunat hadiah tu. Asalnya sembahyang sunat mutlak yang dihadiahkan pahala solatnya itu kepada mayat dalam kubur. Niat dia aku solat sunat kerana Allah Ta'ala. Itu asalnya. Pasal sembahyang sunat mutlak tak ada apa-apa. Sembahyang semata-mata sembahyang. Aku sembahyang sunat kerana Allah Ta'ala. Cukup. Lepas tu niatlah pahala untuk dia. Tapi kata ulama sunat ditambah aku solat hadiah. Untuk siapa tu? Untuk mak kita, untuk ayah kita, untuk tok kita. Hari-hari kita buat. Hari-hari kita buat. Mayang sunat hadiah kalau mereka sudah meninggal dunia. Siapa dia? Ayah kita, mak kita, adik-beradik kita, guru-guru kita. Ya. Siapa nak jumpa mak ayah dia dalam alam barzakh, nak diketahui apa ceritanya di sana, kajian-kajianlah sembahyang sunat hadiah untuk dia. Ya. Kemudian habis sembahyang hadiah baca inna a'tainakal kautsar 100 kali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjukkan keadaan mak ayah kita di sana. Kalau anak tu soleh ataupun solehah, maka bahagialah dia di sana. Tapi kalau anak tu toleh dan tolehah, maka terseksalah dia di sana kalau dia tak pernah ngajar anak-anak dia. Ya, jadi jaga. Kita ni anak, mungkin dulu banyak dosa kita kat dia. Hari ni apa kita nak bagi kat dia? Sedangkan dia duk jaga kita daripada kecil sampailah kita dah tua nak mati dah ni kan. Tunaikan solat hadiah selalu pada dia. Kurang-kurangnya seminggu sekali. Kalau tak boleh hari-hari. Baik. Jadi sembahyang ghaib ni boleh selama dalam masa 3 bulan daripada kematian. Sembahyang hadiah tak ada masa. Bila-bila masa. Walaupun dah 100 tahun. Sudah 100 tahun dalam kubur. Siapa dia? Hantuah. Nak sembahyang sunat hadiah ke hantuah boleh? Boleh. Tak apa ratus tahun dah meninggal, kita tak tahu pergi mana. Boleh. Terutama kali mak ayah kita dan guru-guru kita. Baik. Soalan ni, jika antara solat jamak darahnya tidak mengalir bagi yang istihadah atau tidak kentut bagi yang daimul hadas, adakah dia kena ambil wuduk 2 kali juga ke ustaz? Ya, kena 2 kali juga. Bagi yang istihadah, kalau istihadah tu sentiasa keluar, kalau dia keluar kemudian dia berhenti lama, tak apalah yang tu. Ni kira kalau dia istihadah dia sentiasa keluar. Macam apa nama ni, sil baul tadi, dia sentiasa keluar kencing. Ni keluar tak banyak, titik 4 rakaat tu adalah kot 10 titik. Yang tu dia kena. Tapi kalau dia istihadah, dia keluar titik 10 minit, 15 minit boleh keluar lagi titik. Mana dan solat. Dan solat dua-dua tak apa. Kata dan tak boleh. Dia keluar titik, lepas tu setengah jam boleh keluar belas titik.
Jadi maknanya dan 2 kali, 2 fardu dalam sekali cuci. Tak apa, sekali itu boleh ya, sekali itu je, sekali wuduk tu, sekali bersuci dan sekali wuduk. Ni saya cerita ni kalau dia tu sentiasa keluar, faham maksud dia, sentiasa keluar darah istihadah. Yang tu yang kena 2 kali tu. Baik, habis. Baik, kita berhenti sekat tu dulu. Kemudian katanya wan nifasu, dan nifas. Apa dia pula nifas? Kitab ni, kitab matan ni kita ada hurai. Jadi bawa buku. Sediakan buku untuk belajar kitab ni. Dia tak ada huraian, dia matan. Nak tengok huraian dia, kena baca kitab dia. Kitab Syarah Safinatun Najah. Baik, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lilmuslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya fattahu ya razzaq. Iftah lana fathan qariba kama fatahtahu ala anbiya'ika wa awliyaika wa ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna